mewakili kepimpinan keadilan, saya mengutuk sekeras-kerasnya tindakan ganas UMNO dalam beberapa insiden terkini yang mengancam keselamatan orang ramai dan pimpinan keadilan. Rusuhan yang diadakan oleh pengikut-pengikut UMNO berniat jahat dan berunsur ganas dari awal apabila mereka membaling telur, kayu dan kon lalu lintas ke arah ibu pejabat keadilan yang turut mengenai beberapa anggota keadilan yang berada di tempat yang sama. Keganasan ini adalah terancang kerana mereka membawa telur. Bukannya telur ada kat sini, dia bawa awal-awal. Daripada awal dia dah berniat untuk baling telur, kayu dan perkara-perkara lain. Kita akan tunjukkan nanti di akhir, walaupun mereka memakai baju, bukan baju UMNO, tetapi individu-individu ini adalah orang UMNO, kerana sebelum ini mereka banyak pakai, memang mereka dikenali sebagai orang UMNO lah, pakai baju UMNO, terlibat dalam program UMNO dan lain-lain. Tapi yang itu kita akhir nantilah. Selain bertindak ganas, pengikut-pengikut UMNO ini juga mengugut untuk membakar bangunan yang kalau ikut undang-undang itu merupakan satu ancaman jenayah. It is a criminal intimidation to threaten to build a building or cause such harms to public property. Sepanjang kejadian ini berlaku, tidak ada seorang anggota polis pun yang campur tangan untuk menghentikan perlakuan ganas yang melanggar undang-undang ini. Sangatlah memalukan apabila Balai Polis Tropicana hanyalah terletak 2 pintu dari ibu pejabat keadilan dan anggota polis yang ada hanya berpeluk tubuh sahaja. Of course, this is not the first time that it has happened, and it is not the first time that we feel the Balai Polis kat sebelah ini is only stationed to interrogate us, because they seem to only function when they have to interrogate us. In all other circumstances, nampaknya mereka tidak berfungsi. Although it may be tried to repeat it over and over again, I think it is important dalam keadaan sekarang ini supaya anggota polis, pihak keselamatan mengambil sikap yang profesional dan tidak membiarkan perkara ini berlarutan. Perkara yang sama berlaku di Melaka yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan di depan pejabat saudara Tian Chua di Jalan Ipoh. Termasuklah ugutan untuk mencederakan saudara Tian Chua. Kedua-duanya itu berlaku minggu lepas. Dengan perlakuan ganas yang mencederakan orang ramai, anggota polis yang hadir baik semalam, baik minggu lepas di Melaka atau di Jalan Ipoh, anggota polis tidak pun diberikan arahan oleh ketua mereka untuk bertindak menahan pengikut-pengikut UMNO yang biadab, melanggar undang-undang dan menjejaskan keselamatan awam. Sebab itu keadilan meletakkan sepenuh tanggungjawab ekoran insiden-insiden keganasan ini di atas bahu Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO Barisan Nasional, kerana ia sudah tentu mendapat restu dari pimpinan UMNO Barisan Nasional. Saya rasa telur yang 200 biji semalam pun dibayar oleh UMNO Barisan Nasional. Sehingga kini tidak ada seorang pun pimpinan UMNO Barisan Nasional yang tampil mengutuk kejadian ganas itu. Siri keganasan ini dipertingkatkan kebelakangan ini bersempena kempen fitnah yang cuba mengaitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan keadilan kononnya sebagai dalang peristiwa pencerobohan di Lahad Datu. Selain propaganda di media perdana yang dimainkan saban hari, every day I watch TV3 and every day I watch Anwar Ibrahim singing on TV3. I think dah seminggu dah dia menyanyi di TV3. Selain dari propaganda-propaganda itu, kumpulan-kumpulan Samseng UMNO digerakkan untuk mengugut dan menimbulkan kebencian rakyat melalui cara keganasan. And kejadian semalam benar-benar menimbulkan kebimbangan di pihak kami kerana nampaknya UMNO Barisan Nasional begitu serius untuk menggunakan Wahhabism bersama-sama. So I think, saya yakin ini adalah perancangan tersusun UMNO Barisan Nasional yang mengambil kesempatan dari peristiwa pencerobohan di Lahad Datu sebagai modal politik untuk menimbulkan kebencian terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim.
politik kebencian yang dimainkan UMNO Barisan Nasional ini dijadikan alasan untuk mengancam keselamatan pimpinan keadilan melalui siri keganasan yang berterusan. Malah saya tidak menolak kemungkinan bahawa politik kebencian atas kesempatan peristiwa pencerobohan di Lahad Datu mungkin digunakan oleh anasir tertentu di dalam UMNO untuk memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri ditahan, disiasat dan seterusnya didakwa di bawah Undang-Undang Keselamatan. Dan walaupun kita nafikan dan langsung tidak ada bukti, propaganda ini dimainkan seolah-olah cuba to build a crescendo towards the eventual implication by implicating Datuk Seri Anwar with all this, you know. So I don't know about others, but I don't think as a matter of strategic interest, not just to the party but also to the rakyat, I don't think we should allow the insinuations to continue to justify for something going along that line eventually in the next few weeks. Sebab itu, saya meminta dan menasihati pimpinan tertinggi Polis Diraja Malaysia supaya mengambil berat kejadian-kejadian keganasan yang makin meningkat ini. This did not happen in isolation. It is orchestrated. And I think the top brass of our police force should actually give proper attention to this dan perlulah mengenakan tindakan keras terhadap mereka yang terlibat dan menjadi dalang. Not just the goons who were paid to be here semalam, but more importantly to the people behind them. Because if you don't send a very strong signal, they will continue to do this, and of course there is a concern that it will escalate during the campaign for the general election. Saya juga memohon supaya pimpinan tertinggi PDRM supaya mereka harus sedar bahawa adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk menolak sebarang anasir yang cuba mengambil kesempatan dari peristiwa pencerobohan di Lahad Datu untuk menekan lawan politik seperti mana yang berlaku sekarang.